Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alia Widani binti Taib. Saya pelajar PPISMP ambilan Jun 2021 dari unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang satu tugasan dari subjek GAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital yang diajar oleh Dr. Mariah Lambak. Okey, baiklah. Saya akan mulakan pembentangan saya. Okey. Tugasan ini memerlukan kami membuat satu pelantar iaitu Google Site di mana kami perlu membicarakan tentang satu isu kewarganegaraan digital. Dan apa yang saya pilih, isu yang saya pilih adalah yang bertemakan gangguan seksual di alam maya. Baiklah. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengapa saya memilih tajuk itu. Okey. Mengapa saya pilih tajuk gangguan seksual di alam maya adalah kerana saya ingin pengguna di internet dapat mengetahui dengan lebih mendalam apakah itu gangguan seksual. Apakah maksud gangguan seksual yang sebenar? Sebab kadang-kadang mungkin dia dah terkena gangguan seksual tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia kena macam tu. Dan yang kedua, agar pengguna di internet akan lebih berjaga-jaga ketika menggunakannya. Sebab mungkin kita tak tahu apabila kita melayari internet, kita sebenarnya telah terjebak tanpa sedar. Dan kita akan terus terperangkap dalam situasi itu. Baiklah. Big idea pada tajuk ini adalah yang saya pilih supaya dapat membina jati diri sebagai warga negara digital yang sentiasa bijak dan berjaga-jaga. Hal ini kerana kebanyakan pengguna digital tidak mengetahui dengan lebih mendalam adakah apa benda yang dilayarinya itu selamat atau tidak, dan kadang-kadang merasa semua tempat itu selamat macam tu. Okey. Persoalan utama tajuk ini adalah apakah cara untuk mengatasi masalah gangguan seksual? Baiklah. Adakah ada cara untuk atasi ataupun tidak? Okey, itu adalah sedikit tentang Google Site, tentang isu kewarganegaraan yang saya pilih. Baiklah. Sebelum saya membuat pelantar Google Site, terdapat beberapa proses semasa membuat. Okey, baiklah. Yang pertama, apabila telah mendapat soalan dan ketika dilakukan taklimat kerja khusus, saya cuba memahami kehendak tugasan yang telah diberikan. Dan pada awalnya saya kurang faham kerana ia memerlukan banyak kerja. Jadi saya menggunakan ada bertanya kepada pensyarah dengan lebih lanjut maksud tugasan tersebut. Jadi melalui standard learning model, saya menggunakan belajar cara belajar kerana saya ada bertanya pada pensyarah dan juga saya ada mencari juga sedikit. Bila saya dah faham kena tugasan, saya cari sama ada artikel, jadi pembacaan lah. Okey. Manakala kalau pembelajaran bermakna 6C, saya ada melakukan ada sahsiah, kewarganegaraan dan pemikiran kritis. Kerana saya memikirkan macam mana apakah tugasan ini mahukan macam tu. Seterusnya 3E, saya adalah engagement, di mana keterlibatan teknologi yang menyebabkan memudahkan lagi tugasan tersebut. Jadi dia menyebabkan saya lagi senanglah nak cari tentang tugasan tersebut. Baiklah. Dan iaitu kalau 3R yang kerangka 3R, ia adalah relationship, iaitu saya telah
memahami dengan lebih lanjut daripada guru dan lecturer saya. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu mengenal pasti dan memilih satu isu kewarganegaraan. Baiklah, bila saya dah faham kena tugasan, saya cuba mengenal pasti apakah salah satu isu kewarganegaraan dan saya berjaya memilih satu, iaitu tadilah gangguan seksual di alam maya. Mengikut standard learning model, saya menggunakan cara belajar. Kerana saya ada jugalah mencari di internet apakah antara isu-isu. Kalau mengikut pembelajaran bermakna, ada C1, sahsiah, C2, kewarganegaraan dan C6, pemikiran kritis. Kerana saya memikir juga, kalau saya memilih tajuk ini, saya perlu masukkan apa, bahagian apa macam tu. 3E sama juga, engagement. Kerana saya ada keterlibatan teknologi yang memudahkan tugasan saya. Dan 3R, relationship. Kerana saya ada jugalah bertanya kepada lecturer pendapat sesuai atau tidak tajuk tersebut. Baiklah. Yang aktiviti yang ketiga adalah mencari maklumat berkaitan gangguan seksual. Okay, macam tadi, saya mengenal pasti dan telah memilih isu iaitu gangguan seksual. Jadi, seterusnya saya mencari maklumat berkaitan gangguan seksual. Jadi, kalau mengikut standard learning model, saya menggunakan cara belajar kerana saya mencari di semua tempat. Sama ada di artikel, jurnal, ada membuat pembacaan di perpustakaan online dan ada juga mencari video-video di YouTube. Dan saya mendapatkan banyak input, antaranya maksud gangguan seksual. Seperti yang boleh dilihat pada saya punya Google site ini. Baiklah, saya telah membuatkan tentang pengenalan. Okay. Di mana pengenalan ini, saya menerangkan sedikit tentang maksud gangguan seksual. Okay, di sini. Okay, selain saya mencari maksud, saya juga mencari tentang punca berlakunya, mengapa berlakunya gangguan seksual. Seterusnya, ciri-ciri gangguan seksual. Macam mana kita nak bezakan gangguan seksual tu. Seterusnya, kumpulan sasaran. Siapakah golongan yang selalu menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Seterusnya adalah implikasi atau impak kepada mangsa yang telah menjadi mangsa gangguan seksual lah. Adakah impak dia ke arah positif ataupun negatif. Seterusnya, saya juga mencari tentang langkah mengatasi gangguan seksual tu lah. Jadi adalah cara untuk kita mengatasi masalah untuk mengelakkan supaya ia semakin teruk. Okey, mengikut standard learning model, saya menggunakan cara belajar kerana saya mencari sendiri di internet berkaitan tentang tajuk gangguan seksual ini. Seperti saya katalah, saya cari di YouTube semua dan saya telah muatkanlah dalam pelantar Google Site saya. Seterusnya, saya mengikut pembelajaran bermakna ada sahsiah, kewarganegaraan, kreativiti dan pemikiran kritis. Sahsiah adalah sebab saya percayalah yang gangguan seksual ni memang banyak dan telah menjadi isu terutamanya di internet. Bukan gangguan seksual ni berlaku di secara berdepan di internet bersama. Kreativiti kerana saya berjayalah mencari banyak isi tentang gangguan seksual ini dan pemikiran kritis. Saya memikirkan saya memikirkan apa yang ingin saya masukkan di dalam tajuk tersebut. Yang kedua adalah yang seterusnya adalah kerangka kerangka 3E, iaitu adanya engagement, keterlibatan teknologi. Macam itulah saya cari di YouTube, di Google Scholar dan sebagainya. Dan saya pun ada menggunakan adanya enhancement, iaitu adanya alatan teknologi yang membolehkan saya menunjukkan kefahaman. Sebab saya ada share jugalah guna Google Scholar dan sebagainya. Baiklah, seterusnya proses yang seterusnya adalah saya mencari rakan global dan meminta pendapat. Baiklah,
saya ada membuat syariah di jurnal The Article, dan saya ada bertanyakan soalan melalui email, bertanyakan soalan kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau sudi menjawab soalan saya, iaitu Profesor Dr. Suryati daripada Universiti Sains Malaysia. Dan selain itu, saya ada lagi 2 rakan global. Yang kedua, Encik Hazliza, iaitu salah seorang penolong kanan ILIT KBS. Saya bertanyakan soalan yang lebih kurang dengan Profesor Dr. Suryati kerana saya nak tengok pandangan melalui seorang profesor dan penolong. Adakah pandangan sama kerana seorang perempuan dan seorang lelaki. Dan seterusnya, rakan global yang ketiga adalah Puan Norita binti Idris. Saya menggunakan Skype. Saya dan 2 orang rakan saya menggunakan Skype untuk membuat satu temu bual berkaitan gangguan seksual, dan kami mendapat lebih banyak input berkenaan punca, kesan, langkah mengatasi dan sebagainya. Okey, mengikut standard learning model, saya menggunakan cara belajar kerana saya mencarilah di artikel macam mana adakah orang tu nak tolong saya. Cari artikel pencarian dulu, baru bertanyakan, kerana takut tak sama dengan apa yang ditulis macam tu. Dan B, perhubungan. Kerana saya berjaya membuat perhubungan di antara 3 orang rakan global saya. Okey. Kalau mengikut pembelajaran bermakna, adanya C1 sampai C6, iaitu ada sasiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Dan kerana adanya kolaboratif, adanya kerjasama di antara saya dan rakan saya dan juga rakan global. Wujudlah komunikasi, terutamanya di Skype, kerana kami ada bertanyakan beberapa soalan kepada beliau. Okey. Dan ikut kerangka 3R, adanya engagement, enhancement dan extension. Engagement seperti tadilah, keterlibatan teknologi yang memudahkan tugasan. Enhancement, yang saya menggunakan Google Scholar lah nak cari pasal artikel tu. And kalau extension, sebab ada membuat perkongsian jugalah. Video tu saya ada buat perkongsi kat YouTube, jadi boleh lihat balik temu bual yang saya lakukan dengan Puan Norita. Baiklah, proses yang kelima adalah saya membuat satu kajian ataupun soal selidik yang memerlukan maklum balas daripada orang awam. Okay, kat sini saya menyebarkan link supaya mereka menjawablah beberapa soalan berkaitan gangguan seksual. Okay, kalau mengikut standard learning model, ia melibatkan perhubungan, kerana adalah hubungan di antara saya dengan orang awam tersebut. Kalau mengikut pembelajaran bermakna, ada kesemuanya kerana adanya kolaboratif, ada kewarganegaraan, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Kalau mengikutkan ketiga E, adanya engagement, enhancement dan extension, kerana adalah menggunakan pelibatan teknologi macam tu. Okey, manakala kalau kerangka 3R adanya rigor dan relevance, kerana saya berharaplah, harapan saya tinggi supaya mereka menjawab dengan seikhlasnya, dan sasaran saya supaya mereka menghasilkan satu jawapan yang bermakna lah, yang boleh saya masukkan dalam Google site saya. Baiklah. Okey, saya menggunakan Google Form dan YouTube, kerana saya ada juga lah mencari macam mana nak gunakan Google Form tersebut. Baiklah. Proses yang keenam, mendapatkan maklum balas daripada pensyarah untuk konsep kerja khusus. Okey, baiklah, pada masa ini saya bertanyakan kepada Puan Zuridah dengan lebih lanjut dan juga Dr. Maria tentang adakah cara yang saya buat ni betul, dan
Rupanya saya salah lah kerana agak berbeza dari segi pandang. Jadi kalau mengikut SLM, iaitu Standard Learning Model, ia ada ni belajar cara belajar dan perhubungan. Kerana saya bertanyakan kepada pensyarah, dan perhubungan pun adalah wujudnya komunikasi. Kalau pelajaran bermakna adanya semua, wujudnya kolaboratif, wujudnya komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Saya dapat memikirkan dengan lebih baik lah lepas mendapatkan maklum balas. Seterusnya, kerangka 3E, adanya engagement dan enhancement. Kerana selepas saya dapat tahu maklum balas, sebab adanya maklum balas tu bukan saya berdepan, saya bertanyakan melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan 3R, adanya relationship di antara saya dengan lecturer saya. Okey, baiklah. Proses yang terakhir iaitu membuat satu pelantar yang membincangkan isu berkaitan gangguan seksual. Okey. Yang ini mengikut standard learning model ialah ada aspirasi. Kerana saya berjaya membuat satu di mana, kalau mengikut standard learning model, aspirasi bermaksud aspek sosial yang penting bagi semua manusia. Saya mulakan tujuan nak mana hubungan. Saya ada membuat kesempurnaan dan rangkailah melalui Google Site tu akan adanya berlaku di hubungan, orang akan dapat maklumat dengan lebih baik dan sebagainya. Baiklah, kalau mengikut pembelajaran makna adanya ke-6 C tersebut, dan kalau kerangka 3E adanya engagement dan enhancement kerana saya melibatkan teknologi dan teknologi ni memudahkanlah tugas saya. Manakala kerangka 3R adanya rigor dan relevance, dan saya menggunakan pelantar Google Site. Okey, baiklah, dan akhirnya alhamdulillah terhasilnya Google Site saya seperti yang kalian lihatlah, di mana utama saya ada melibatkan tentang ada memuatkan tentang masuk kewarganegaraan digital, adanya tentang pengenalan masuk gangguan seksual, adanya penerangan melalui video dan artikel, ada penerangan tentang jenis-jenis. Adalah yang sebutkan tadi, punca, ciri-ciri, kumpulan sasaran, implikasi langkah mengatasi proses jalinan iaitu rakan global, dan terakhir sekali, proses yang terakhir sekali lah, saya akan lakukan video dan meminta maklum balas daripada pembaca berkenaan Google Site saya. Sama ada jika ia kurang bagus, saya akan menambah baiklah supaya Google Site saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Baiklah, saya rasa cukup itu saja daripada saya tentang tugasan yang kedua untuk subjek JAPD 1032 Asas Belajar Digital. Sekian, terima kasih.